أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertamanya kita memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala tanpa henti memberikan pelbagai nikmat dalam kehidupan kita. Saya ni secara peribadi, hari ini ni tarikh lahir saya. Bukan nak promote pun, saja kebetulan. Saya nak sebut apa tuan-tuan. Dulu duk terbayang, ni saya cerita apa yang saya rasa dulu zaman sekolah. Dulu kan kita duk target apa? Wawasan 2020. Zaman sekolah rendah, saya tak ingat lah darjah apa. Satu kita terbayang 2020 tu jauh lagi lah. Jauh lagi. Saya ingat masa tu kita kata bawah pada 12 tahun lah. Bila jauh kita rasa boleh sampai ke nanti, maksudnya lambat lagi lah. Dan saya kira siap dah umur saya 2020 tu umur berapa. Tapi orang lelaki ni dia tak malu nak sebut umur dah, kan? Umur 35 tahun. Saya ingat lagi. Kita kira siap dah. Maksudnya umur 2020, wawasan 2020 nanti umur 35 tahun. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan apa? Itulah masa dan kehidupan kita. Dia berjalan pantas. Saya ingat kalau tiap-tiap orang saya tanya pakcik, makcik, kan, abang-abang, kalau tanya masing-masing pun ada apa? Kita akan ada rasa macam tu. Ada rasa macam tu. Bahkan kita kata ni 2020 pun sat je nak habis je. Kan, saya sendiri secara peribadi sebagai seorang guru pun rasa mengajak sikit je tahun ni. Kan, sebab cuti banyak. Kalau ni lah duk kalut kelas online dan sebagainya lah. Tapi nak sebut tuan-tuan, kehidupan kita macam tu. Kan, ni pun tinggal sebulan lagi nak habis dah 2020. Kan. Cuma di kalangan penduduk dunia sekarang, semua sekarang positif lebih bukan positif COVID tadi, positif dari segi pengharapan kepada apa? Kepada ubat ataupun kita panggil sebagai vaksin tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan tengok sektor ekonomi mula nak bergerak. Kan? Dia kalau lembab ni, antara yang kita boleh dapat awal, lihat perubahan awal berkaitan dengan pelaburan saham lah. Kan, kalau kat Malaysia ni Bursa Malaysia, kan, dia akan nampak orang yang terlibat dalam pelaburan saham ni, dia akan tahu, nampak banyak sektor-sektor yang dulu sebab COVID ni tak bergerak, lah ni dah mula dah bergerak. Itu tanda awal lah. Ni kalau orang mengaji ekonomi, dia akan tahu lampak ni. Saya nak sebut tuan-tuan, kita kata pengharapan tadi, kita mengharapkan, saya ingat bukan kita sebagai seorang Muslim pun, kita tidak menolak pun lembab ni berkaitan dengan ubat, vaksin, kan? Walaupun adalah segelintir kecil yang mempersoalkan lembab ni, kadang-kadang orang tak mau ambil cucuk. Ni bukanlah isu baru, lama dah pun. Dulu biasa dengar jiran sebelah rumah tak mau ambil vaksin untuk anak dia, kan? Dia kata tak ada apa pun, kan? Ni vaksin lain lah. Kan? Tapi kita orang Islam, bahkan ada fatwa pun keluar, benda ni kita boleh usaha, bahkan dia ada autoriti. Bahkan kalau tuan-tuan perasan masa itu jadi isu vaksin ni,
perlih antara ambil tindakan apa dia, buat seminar, buat ceramah, nak bagi tahu pasal ini. Kan, sehingga mufti sendiri pun, Datuk Mufti sendiri pun buat, kita kata seminar, ceramah berkaitan dengan ni untuk membetulkan salah faham orang Islam. Tapi tuan-tuan, ni kita kata 2020 ni yang saya sebut tadi, kita nak jumpa kan, rupanya 2020 ni lah kan, kita kata ujian musibah yang paling besar untuk penduduk dunia ni kan. Kesan dia, siapa pernah terbayang lah sampai macam ni kan. Kita dulu pun main masjid tak pernah lah semayang duk jauh ni, main lah apa dia, kena pakai pelitup muka, bawa sejadah, kena jarak kan. Siapa pernah terbayang tuan? Saya ingat tanya pakcik-pakcik mana umur 60-70 tahun pun tak pernah lalui kan. Ini apa? Tahun 2020 yang sejarah dalam hidup kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak sebut berkaitan ni, ada kaitan dengan hadis kita pun pada malam ni. Ada kaitan dengan hadis kita pada malam ni. Kebetulan lah tadi 1 bulan 12 tu kan, kebetulan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada hadis kita, sambungan hadis kita masih lagi dalam babul mujahadah, bab berkaitan dengan bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya kita sambung pada minggu lepas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ni hadis ni saya kita baca terjemah, saya ingat semua pernah dengar kan. Ni kita ulang balik, ulang. Dia belajar macam tu pun kan. Kita ni manusia ni tuan-tuan, kita selalu lupa. Sebab tu kita dalam kehidupan selalu silap dan silap kan? Sebab tu agama Allah Subhanahu wa taala sendiri yang maha penyayang, yang maha pemurah, yang maha pengampun, selalu mengampunkan hamba-hamba dia kan. Tu hadis buat kullu banu adam khata'un kan? Setiap anak Adam buat silap kan? Tapi dia tak berhentilah sampai situ. Hadis tu berkata, dan orang yang terbaik, orang yang paling baik ketika buat silap apa? At-tawwabun kan, dia memohon keampunan kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Tapi nak kata kita lupa dan silap tadi kan. Bahkan dalam hadis rufi'al qalam, bila ngaji kitab fiqh, bab fiqh selalu kita bahas bab ni, diangkat tulisan, malaikat tak catat kan? Orang yang lupa, orang yang tersilap, dan satu lagi dalam hadis dia juga orang yang dipaksa. Tapi dua benda ni kan? Jadi sebab tu kadang-kadang kita belajar, sebab tu kadang-kadang Allah tahu dah benda ni kan? Tapi kita tak buat agak kan? Sebab tu dia mengulang. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha, kita mendoakan keredaan untuk Abdullah dan bapa dia Al-Abbas, sepupu Nabi SAW dan pak menakan Nabi lah, Abbas. Dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat yang apa? Dua nikmat yang banyak manusia tertipu kerananya. Ada dua nikmat yang selalu manusia ataupun ramai manusia tertipu, iaitu pada as-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga kelapangan. Dua nikmat yang apa? Kita tiap-tiap hari kita dapat kan. Nikmat kita kata apa? Orang hidup ni
kita kata secara umumnya lah, hidup 60 tahun. Banyak sihat ke sakit? Selalunya banyak sihat lah. Kan, kalau ada jugalah orang lahir-lahir dia dah tak sihat. Kan? Lahir-lahir dia ni. Tapi itu pun dia banyak masa sihatnya. Dia sakit ni dia akan lega. Tapi mungkinlah sakit terusan. Kita tahu sakit kanser pun memang dia sakit. Tapi dia tak sakit tiap hari benda tu. Kan, dia bila dia serang lah. Kan? Cuma kita kata apa? Sebab tu ada kelonggaran untuk orang yang tua, sakit tua. Kan, sakit tua ni dia memang dah faktor usia. Yang tu dia, kita kata kalau bab puasa pun dia tak payah qada, fidyah. Sebab apa? Dia nak sembuh apa? Dia sakit tu sebab dia faktor usia kan. Sebab kita punya tubuh badan kita ni dia ada expired. Saya nak sebut tuan-tuan. Dia ada expired date. Dia macam barang, benda yang kita beli pun. Kan? Sebab tu kalau kita tak sedar, teruklah. Kan? Sebab setiap benda yang kita beli, tak ada lagi lah orang boleh buat satu benda tahan seumur hidup. Kan? Tak ada. Dia mesti ada expired date. Itulah benda yang diciptakan. Jadi sama je kita. Kan? Jadi dua nikmat Nabi sebut apa? Selalu manusia lupa, tertipu, tak ingat apa sesuai perkataan yang kita apa? Maksudnya dia tak ingatkan diri dia. Iaitu kesihatan dan juga kesempatan ataupun waktu yang terluang. Masa yang ada. Tuan-tuan, yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bawa riwayat ni daripada Ibnu Abbas ni. Kita kata dua jenis nikmat ini kebanyakan manusia kadang-kadang Nabi peringat ni tuan-tuan, dia bukanlah nak menghukum. Kan? Maksudnya kita ni tak dapat lari. Tak, maksudnya Nabi sebut tu sebagai peringatan. Jadi bila kita baca hadis ni, kita tak maulah termasuk dalam kebanyakan tadi. Itulah tujuan belajar. Macam apa? Macam hadis. Kan? Yang Nabi kata apa? Nabi kata aku tengoklah neraka banyak orang perempuan. Kan? Tak bolehlah orang perempuan marah. Dia kata, apa pula kami? Kan? Bacalah sebab apa Nabi kata. Kan? Salah satu dia tidak bersyukur dengan pemberian suami tadi. Kan? Dia tak pernah rasa cukup suami buat baik pada dia. Maksud itu salah satu ahli neraka. Maksudnya janganlah kita jadi macam tu. Kan? Tu tujuan belajar. Kan? Sama dalam hadis ni. Jadi ramai yang tak memanfaat dia. Itu kesihatan dan juga waktu tadi, masa tadi. Seseorang yang kita kata orang yang fizikal dia, bila sihat, kita boleh buat ibadah. Kan? Kita kata salat sendiri memerlukan pergerakan. Nak main masjid pun, kan? Kita nak kena berjalan. Kalau sakit sikit kaki, kita pakai tongkat. Tapi boleh gagah lah kalau tak boleh jalan terus. Kan? Maksudnya kesihatan tadi. Kan? Maksudnya kita boleh manfaatkan. Jadi bila kita sihat tadi, kita buat perintah Allah Ta'ala, kita tinggal larangan Allah Ta'ala. Kan? Kita fizikal kita sihat, lapangnya dada kita, hati kita tenang. Kan, dia sakit ni banyak tuan. Kan? Sakit hati, bahasa Melayu panggil sakit hati. Kan? Sebab tu agama, kan, kita kata melalui Al-Quran dan juga sunnah, dia bukan jarang lah, maksudnya ada Allah Ta'ala dia akan sebut berkaitan dengan fizikal, juga berkaitan dengan jasmani kita, ruh kita. Sebab tu dia ada juga kita mengaji syirik. Kan? Bab syirik. Syirik Syirik jali dengan khafi. Kan? Jali ni yang jelas lah, sembah berhala, memang mensyirikkan Allah secara terang-terangan. Yang khafi ni pula dia lebih kepada dalaman. Itu yang riak, ujub, takabur. Maksudnya kita buat ibadah tadi bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala, ada sebab lain. Hak tu dia dalaman. Hak tu dalaman. Jadi sebab tu bila kita sebut sihat tadi juga, maksudnya yang kita nampak ni,
Kan? Tapi hak dalaman tuan-tuan kalau tak sihat, kacau tuan-tuan. Kan? Sebab tu dia sifat-sifat mazmumah tadi, agama larang, tak bagi ada dalam diri kita. Sebab apa? Dia akan sakit hati ya? Kan? Tengok orang lebih pun sakit hati geram. Kan? Sakit hati ni tuan-tuan tak tenang. Kan? Sebab itulah asas-asas konsep-konsep lah agama ajak syukur, redha, sabar, qanaah. Apa kita nak? Konsep-konsep ni semua apa? Semua nak menenangkan jantung hati kita. Kan, dendam, benci, apa lagi? Banyak lagi lah tuan-tuan. Semua ni pada, semua ni tidak menyebabkan hati kita tenang. Ini semua apa? Menyebabkan dia resah dan sebagainya. Kan? Jadi sakit jugalah. Kan? Seseorang yang sihat dan banyak memiliki kesihatan, kebiasaannya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi kadang masa kita banyak, kita tak manfaatkan, kita sia-siakan. Masa berjalan begitu sahaja. Setiap orang ada 24 jam. Kan? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila Allah Ta'ala susun sesuatu perkara dalam hidup kita, ada kebaikan di depan kita, kita ambil tuan. Macam-macam. Nak bagi contoh macam-macam. Kan? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang apa-apa peluang, rezeki ke, apa benda dalam hidup kita, Allah Ta'ala susun, bagi kat kita. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala sayang kat kita. Kan ini saya selalu sebut, saya selalu ulang doa ni. Kan? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini adalah zikir pagi petang. Kan? Wahai yang maha hidup, yang maha mentadbir, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astaghithu, aku memohon, aslih li sya'ni kullah, perelokkan bagi aku sya'ni kullah, keseluruhan urusanku. Maksudnya lah hidup setiap hari kita nak apa? Allah Ta'ala perelokkan segala urusan kita. Okay, yang last, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Hak ni kita minta doa. Dan janganlah engkau biarkan diriku menguruskan diriku walaupun sekelip mata. Kita tak mau kita yang buat keputusan kalau boleh. Kita nak apa? Kita nak hidayah daripada Allah Ta'ala. Kita nak petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi setiap keputusan yang kita buat dalam hidup tuan, kita nak apa? Allah Ta'ala yang memandu kita. Allah Ta'ala yang pilih kat kita. Kan, sebab tu agama ajak istikharah. Kan? Allah Ta'ala larang menenun nasib. Kan, jahiliah pakai burung, pakai anak panah, macam-macam. Tapi apa? Agama ajak kita doa dan juga istikharah. Kan? Kita tak percaya kepada makhluk-makhluk lain bagi kesan tadi. Kita apa? Kita bawa kepercayaan itu kepada kepercayaan bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata kerugian tadi, kan, kalau kita ambil surah wal asri, kan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan demi masa, Allah Ta'ala bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Kan, Allah Ta'ala mula apa? Demi masa, semua manusia dalam kerugian. Illa alladhina amanu. Kan. Jadi tuan-tuan, orang masa ni kan, masa kita ada banyak. Semua orang ada masa. Kita ngaji bab akidah pun, masa ni makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, dia boleh ubah jadi pendek, boleh panjang.
Kan? Ada keberkatan masa. Kan? Kita makhluk yang terikat dengan masa. Kan? Kita yang terikat dengan masa. Allah Ta'ala kata, setiap manusia rugi. Semua manusia. Jadi kalaulah orang tu bagus mana pun, jaga masa terang mana pun, dari segi Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan syarat tadi, tak lepas. Kalau dia tak ikut yang ni. Illa tadi, kecuali ni. Maksudnya kalau kita ambil awal tadi, orang kafir ke, orang Muslim ke, siapa ke, maksudnya umum dululah. Semua dulu. Semua manusia. Barulah Allah Ta'ala kecualikan illal ladzina amanu, kecualilah orang-orang yang beriman. Pertama dah tuan kita dapat. Yang pertama kita dapat dah. Maksudnya terkeluar dah orang kafir. Sebab apa tuan? Sia-sia. Masa dia buat baik banyak mana pun, dia tak lului syarat yang pertama. Sebab tu orang tak boleh, loh kami pun buat baik juga, kan, banyak sedekah juga. Tak boleh. Sebab apa? Syarat pertama tu, dia tak ada ucapan syahadah tu. Syahadatain tu tak ada. Had tu lesen. Apa istilah kita boleh pakai lah zaman law ni. Kan kita kata nak masuk U pun, ni saya ingat Dr. Zakir Naik lah buat perbandingan ni. Kita ingat lama dengar kuliah dia mana tak. Perbandingan apa? Macam soalannya orang masuk sebab orang tanya dia, kami pun buat baik juga, kami mah orang kafir, tapi kami buat baik, lebih baik pada Muslim pun, sedekah lagi banyak. Kan? Dia kata apa? Tak boleh. Dia kata macam dua orang lah yang masuk universiti. Seorang dapat surat tawaran, kan? Boleh masuk U. Seorang lagi dia masuk kelas free. Kadang-kadang orang kat U ni tuan, zaman law ni orang tak perasan pun nak murid ke tak. Dia kelas terbuka, tambah pergi mengaji dekat mana? Universiti Al-Azhar pula. Kan kata kuliah tak wajib. Kan? Dia masuk, katalah dia masuk, dia ambil perisa. Kan dia boleh habis juga 3 tahun. Hak seorang lagi memang ikut betul lah. Dia ada surat tawaran. Tuan-tuan agak-agak lah, dia boleh tak minta kat U dia pun dapat ijazah juga? Dia tak ditawarkan pun. Surat tawaran tak ada. Tak ada tuan-tuan. Kan? Logik macam tu je. Kan? Sebab itulah agama ni besar. Kan? Ni bukan kecil-kecil tuan. Sebab tu tak boleh nak banding. Dulu orang duk banding bab-bab politik ni. Kan orang Muslim yang rasuah mana lebih baik dengan orang bukan Muslim yang tak rasuah. Kan? Pada saya tak sesuai nak banding. Kan? Dia sebab asas beriman tu sendiri dia tak boleh banding lah. Kan? Kita gunalah cara lain. Kan? Kalau kita kata tak perlu nak banding macam tu, maksudnya kita banding lebih secara umum. Dia jadi apa? Ketua, dia nak pegang duit ke, dia nak urus. Mungkin dari segi tu bukanlah kita tak bagi langsung. Tapi nak banding betul-betul tak boleh. Tuan-tuan ada beza kot. Kan? Kita pun tahu orang yang beriman buat dosa besar yang banyak pun, tapi dia tak keluar daripada agama. Dia masih Muslim. Dia masuk neraka. Boleh masuk syurga tak tuan? Boleh. Kita ini i'tiqad asas. Mengaji akidah basic dah. Berbeza dengan kafir, buat baik macam mana pun. Kan? Haba'an manthura. Kan? Sia-sia. Bagaikan debu berterbangan. Ni tuan-tuan benda besar. Jadi masa asas yang pertama, kita kata kalau lah banding, orang tadi bagus tengok dia ni. Kan? Walaupun dia kafir tapi menepati masa, dia jaga. Kita nilai masa memanglah, bukan saya suruh kita tak menepati masa. Kena. Kan sepatutnya sebab itu bukan sekadar menepati masa, kita berjanji pula. Kan? Kita usahalah. Tapi itu bukanlah bila sebut masa semata-mata hak tu. Kalau orang sebut, ni tak jaga masa, tengok surah Al-Asr. Ini tak tepat lah. Kan? Al-Asr ni sebut yang pertama pada semua manusia rugi. Kecuali siapa? Yang pertama, orang yang beriman loh. Kan? Yang kedua, semua mengaku beriman. Kan? Allah Ta'ala sebut yang kedua, wa'amilus salihat. Tak cukup beriman tadi. Kalau kita beriman saja dan kena beramal salih. Kenapa? Beramal soleh. Melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal juga apa yang Allah Ta'ala larang. Kan?
Itu yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tak cukup dua tu, tuan. Kita kena berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tu ada juga kita kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Saya selalu sebut, tak cukup kita buat baik, kita kena ajar orang buat baik. Kan? Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kan? Sebagai seorang abang, kakak, ahli masyarakat, kan? Apalah, kita usahalah dengan kadar kita yang Allah Ta'ala bagi. Pemimpin ke, jadi imam ke, jadi guru ke, apa juga, tuan. Setiap kita ada tanggungjawab. Kan, tak cukup. Kan kita kata kalau seorang ibu pakai tudung elok, kan? Dalam ni jadi budaya tu. Anak kena sekolah mendengar, masuk you duduk sebelah jalan pi bandar dengan tak tutup aurat. Dah lah pakai, tak pakai tudung tu satu hal dah. Dengan pakai seluar baju hak adik kalau rendah pakai. Mak pula tak rasa apa. Kan, tak rasa apa. Kan, ni tuan-tuan musibah paling besar. Kan, kita kata kita sayang anak. Sayang macam mana tu? Kan? Semua tak, saya ingat tak ada ibu manalah, ayah mana sanggup cucuh api tangan anak dia. Tapi tak ramai sedar kata dia apa? Dia sedia untuk anak-anak dia api neraka nanti dekat akhirat. Kan, besar tuan. Ini peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Kan? Al-amru bil ma'ruf. Dan sama juga tak cukup kita tak buat mungkar. Kita kena berusaha cegah mungkar. Itu berdasar hadis man ra'a munkaran tu lah. Kan, ubah dengan tangan apa semua tu. Itu saya tak mau itulah. Tapi nak sebut tuan-tuan, itu bila sebut masa tadi. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Panjang juga ni. Saya ada bahan ni, saya tak mau pergi merata. Tapi dia merata jugalah, kan. Okey. Dalam Al-Quran, kita ambil pertama surah Al-Mu'minun, ayat 99 hingga 100. Allah Ta'ala menyebut, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimah huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Ta'ala menyebut hingga apa? Kita kata apa? Kesudahan ataupun hingga golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku hidup semula di dunia. Dan Allah Ta'ala gambarkan siap-siap dah. Ke akhirat nanti ada golongan yang kufur ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dah nampak jelas. Ni lebih zaman lah ni, kita duduk kat dunia ni lebih pada i'tiqad, kepercayaan, iman. Kan? Mungkin tak percaya. Kan? Sebab tu dosa pahala apa Allah Ta'ala uji kita tak nampak. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala gambarkan, bila sampai pada masa tu semua dah nampak jelas. Kan? Boleh dah kami nak balik. Kan? Nak balik ke dunia. Apa disebut tuan? La'alli tadi, a'malu salihan fima tarakt, supaya aku mengerjakan amal-amal salih dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan. Kan, minta balik ke dunia apa? Nak beramai balik, nak buat amalan salih. Allah Ta'ala kata kalla, tidak. Kan, masa kan dapat. Kan, tak dapat dah. Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya. Sedang di hadapan mereka ada alam barzakh
yang mereka tinggal tetap padanya hingga mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Kan, sebab tu kita ni kiamat, akhirat jauh, yang dekat dah mati dekat dengan kita. Mati dekat dengan kita. Tuan-tuan nak kata apa? Masa. Kan? Kesihatan tadi dan juga kelapangan tadi. Kan? Bila sihat, kita ada masa, boleh beramai lah. Kan? Tu dia kaitan dia. Kan? Sebab tu bila saya sebut syarah ni pun saya tak asingkan. Sebab dia sekali tuan. Sihat, tak ada masa pun kacau kan? Jadi sekali kelapangan. Kan? Allah Ta'ala beri kesempatan tadi. Bila kita sihat, kita ada masa, kita ada kesempatan, kita ada kelapangan, kita boleh beramai, buat. Kan? Tuan-tuan, banyak tuan ayat-ayat berkaitan dengan ni. Okay, kalau tuan-tuan nak buka sendiri boleh, saya nak ringkaskan masa lah. Antaranya ada lagi dalam surah Al-Munafiqun, ayat 10 hingga 11. Saya ambil terjemahan supaya cepat, nak ringkaskan masa. Allah Ta'ala menyebut yang bermaksud pada sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, sambil apa? Sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kan, hak ni minta apa? Minta tangguh mati lambat sikit. Tuan-tuan tak ada, saya ingat tak ada siapa lah rasa confident dah ni, bersedia dah. Tak ada tuan. Tapi apa? Bukanlah bermaksud bila macam tu apa? Dia ada dua lah. Yang pertama, orang yang memang dalam dosa, memang dia tak bersedia lah. Tu yang apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut tu. Nabi sebut. Yang umat akhir zaman tu. Kan, yang Nabi kata apa? Bagaikan buih di lautan. Kan, sekali angin tolak main ni, dia pergi kot ni. Sehingga Nabi gambar, Nabi tanya, ada apa sahabat tanya, adakah kami masa tu ramai, kami sikit? Kan, doa ramai. Kan, Nabi kata macam hampa ni macam hidangan makanannya pada orang kafir. Kan, semua pakat berumun ni tu. Tapi nak kata lemah lah, kita ramai. Sebab apa? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia tadi maksudnya apa? Tak mau beramal soleh lah. Dan kesan dia bila kita terlampau cinta dunia tadi, takut mati. Sebab apa takut mati? Sebab dia tak beramai. Bukanlah kita kata kita ni berani sangat mati, tak. Tapi maksudnya kita takut tadi mati ni sebabnya apa? Kita duk rasa tak cukup. Kan? Kata tak nak buat lagi amalan, nak tambah lagi. Itu baguslah. Kan, itu bagi motivasi kat diri kita. Tapi yang hadis yang Nabi maksudkan ni, dia cinta dunia apa? Maksudnya dia bolot dunia, dia sapu perkara haram, dia tak tengok dah benda-benda halal ni. Kan? Dan menyebabkan dia takut mati. Kan, dia percaya mati tuan-tuan. Siapa tak percaya tiap-tiap hari orang mati? Kan? Semua percaya. Cuma percaya, kita kata bukan sekadar percaya. Kita beriman dengan adanya kematian tadi, perkara ghaib tadi, dan ada pembalasan untuk kita. Dan ada pembalasan untuk kita. Jadi dalam ayat ni, dia minta, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Saya tak baca dah matanya. Ayat Al-Quran. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kata kesihatan tadi dan juga kelapangan tadi, dia akan terhenti dengan apa? Dengan tibanya ajal kita. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajal, ada tempoh masa dia. Kan, tadi saya sebut kalau boleh guna perkataan expired date, bahasa canggih kita lah. Kan, maksud setiap kita ada. Sebab tu tadi sebut birthday kat tuan-tuan. Birthday ni tak seronok apa sebenarnya.
Dia mengurangkan waktu apa? Kita kata ajal kita kuih dekat setiap hari. Tak perlu setahun pun sebenarnya. Kan? Kita jadi seronok pula duk sambut tak? Kan? Sebab apa? Sebab dah tambah setahun lah kot aspek tu lah. Kan saya sebut ni bukanlah masuk salah tuan-tuan. Dia orang lelaki ni dia tak minat sangat ni. Bersedih ni kan. Tapi nak sebut tuan-tuan, sebabnya apa? Dia mengurangkan masa kita sebenarnya. Maksudnya ajal kita makin dekat lah. Dekat lah setahun. Kan? Kalau sehari berlalu, makin apa? Kurang sehari, 2 hari, 3 hari, macam tu lah telah kehidupan. Jadi nikmat tadi dia akan habis lah nikmat tadi. Nikmat kesihatan, lapang tadi bila kita mati. Kan? Sebab tu ada 2 tuan. Tak tahu tuan ingat, tak tahu pernah cerita ke tak? Kan? 2 benda beza umum lah. Beza ni banyak antara alam barzakh dengan alam akhirat. Kan? Alam barzakh, kita kata kita dunia ni untuk beramai. Untuk kita cucuk tanam, buat perkara baik. Tuan-tuan, sebab tu banyak benda lain dunia ni kita boleh buat. Sikit je haram ni. Kan? Cari ayak punya banyak ayak boleh minum. Arak je tak boleh minum. Hak mabuk tu. Punya banyak jenis kan. Makanan pun sama. Kan? Kalau kita senarai makanan ataupun binatang yang diharamkan dengan yang dihalalkan. Punya banyak yang dihalalkan. Sedap. Tak nak makan. Sikit tuan-tuan, bila kita sebut tadi beramai kat dunia tadi, kita nak banyakkan amal ibadah tadi, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dia berhenti, habis kita nak buat tadi berhenti sampai dekat kita mati tadi lah. Bila sampai situ, apa beza alam barzakh tadi dengan alam akhirat? Alam barzakh ni saham kita berjalan lagi. Saham amal soleh. Kan? Itu yang apa? Bila anak Adam meninggal tu kan, hadis masyhur kita dengar. Kan? 3 amalan kan. Sedekah jariah, doa anak yang soleh, lepas tu dia ilmu yang bermanfaat. Saya tak ingat susunan tu, main sebut kena baca batan dia. Kita kata hak ni bila kita duduk alam barzakh kan, duduk masuk lagi. Kita punya tabung pahala lah kot kalau boleh panggil pun. Kalau orang duk buat benda yang tak baik pun, dia duk tinggal. Hak tu pun boleh bawa juga. Kan, sebab apa? Sebab alam barzakh ni kita hidup, dunia tu ada lagi. Kan, kecuali kita yang memang apa? Kita memang umat yang lah sungguh lah, yang kat kiamat tu. Hak tu mungkin tak rasa mana lah. Kan, itu pun ulama bincang bab masa ni, saya tak mau detail lah. Tapi nak sebut tuan-tuan, kita rasa tadi, maksudnya alam barzakh tadi masih masuk lagi. Kan, ilmu yang bermanfaat tadi, anak kita duk doa kita, lepas tu apa dia? Sedekah. Kan? Kita duk buat apa-apa benda wakaf ke. Akhirat pula habis dah, tutup akaun. Sebab apa? Masa tu dah nak dihisap, nak dihitung. Kan? Sebab tu tuan-tuan, dia macam kat dunia ni juga sebenarnya kita meninggalkan legacy. Maksudnya apa yang kita tinggal kat dunia ni dapat manfaat. Kan? Kat alam barzakh dia juga. Akaun pahala tak tutup lagi. Kan? Akaun pahala tutup. Sebab itulah hadis tu, 3 tu. Kan, putus amalan Adam kecuali 3 tadi tu. Maksudnya alam barzakh. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tadi, bila 2 nikmat ni kita kata terhenti kan, bila kita meninggal lah. Jadi tuan-tuan, kita apa? Kita kata kita kena usaha untuk memperbanyakkan amalan kan, supaya apa? Kita tak tertipu tadi. Kan, kira lah ni tuan-tuan, kita mungkin dah sakit. Dia kadang-kadang pakcik-pakcik yang sakit lutut, sakit macam-macam lah tuan. Kan, dia kadang-kadang mai ni dia tak sama, dia sebenarnya pahala pun tak sama. Hak orang sihat ni, mai sakit lutut, berjalan, tuan-tuan pahala lebih kat tuan-tuan lah. Kan, sebab tu bila kita selagi kita mampu, kita mai tuan. Kan, khutbah perlis beberapa kali dah kongsi kan. Kalau kita duk mai, bila sihat, kita sakit nanti pun Allah Ta'ala kira pahala tu. Kan?
Kita duk main masjid tuan. Nanti satu hari Pak Cik Mak mana? Pak Cik Mak tak sihat dah ni, tak sakit, duk nazak dah, duk ni tak boleh nak main dah. Sebab dia duk biasa main masjid dulu. Setiap hari tadi Allah Ta'ala kira dia tak boleh main sebab sakit tadi. Allah Ta'ala kira dia sebagai dia main masjid, dapat pahala. Tuan besar tuan. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita tak main, kita tak buat kebaikan tadi, kan, tak dapatlah yang tu. Satu kerugian yang sangat besar. Kan, dia pelaburan sungguhlah. Kan, amalan ni juga bukan pelaburan hak dunia aja. Kan? Pelaburan akhirat ni juga sangat besar. Untuk agama kita, tuan. Untuk agama kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni banyak lah tuan nak cerita, tapi secara umum saya ringkaskan berkaitan ni. Yang simpul kan. Maksudnya kita, dia tuan-tuan, benda yang lepas dah lepas. Apa yang sekarang dan akan datang, kita gunakanlah sebaik-baiknya. As-sihhatu wal faragh tadi, kesihatan kita dan juga kelapangan masa kita, kan? Sebab dua ni dia berkait, kan? Sihat dan lapang, kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasalah memberi kita supaya kita dipanjangkan umur dengan dengan kesihatan yang baik tadi, dan juga dengan kelapangan, dan kita boleh beramal. Kita nak yang dipanjangkan umur macam tu, kan? Supaya setiap hari kita diisi dengan perkara-perkara yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya ingat sekadar itulah untuk hadis kita. Satu doa tuan, sambungan daripada kitab Hisnul Muslim kita. Kita berhenti tu, doa ketika rukuk. Kita dah baca 3 doa. Yang lah itu pada subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahlus Sunan, Sunan yang 4 kecuali Ibnu Majah. Kecuali Ibnu Majah. Sunan yang 4 ni maksudnya An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi. Kecuali Ibnu Majah lah. Nabi ajar apa dia? Satu lafaz dia, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Ya Allah, kepadamu aku rukuk dan denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah. Telah tunduk khusyuk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, akal fikiranku, tulang dan urat sarafku, dan segala yang terdiri dengan kakiku. Sebab kita rukuk guna apa? Guna kaki. Kan, tuan-tuan, cantik kan? Sebab tu doa ni tuan-tuan. Sebab tu kita adab doa, zikir, kita sentiasa mengutamakan daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dia tak akan boleh lawan lah dengan kita reka, tuan-tuan, sebab dia wahyu, kan? Dia lengkap. Ayat tu, kan, kalau orang budak lah ni panggil padu, kan? Ayat tu padu, kan? Inilah salah satu zikir yang baginda Nabi SAW ajak kita baca ketika rukuk. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, saya ingat sekadar itulah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua, dan memberi kekuatan untuk kita sentiasa beramal ketika kita masih sihat dan mempunyai kelapangan waktu ni. Jadi saya ingat sekadar tu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.